Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada ni. Tak kuat ni. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita ini dalam membicarakan tentang bagaimana sekiranya kita menjadi murabbi ataupun pendidik kepada ummah ini. Dalam kita membicarakan tentang bagaimana dalam hidup kita bila kita menjadi guru dan juga beberapa adab-adab yang perlu kita jaga tatkala mana kita menjadi seorang murabbi ataupun pendidik kepada masyarakat ataupun pendidik kepada generasi yang akan datang nanti, supaya boleh lahirnya generasi ini disebut dengan generasi yang dinamakan dengan generasi Al-Quran. Apabila kita jaga pada diri kita ni, jaga dalam hidup kita yang disebut dengan yang dinamakan dengan kitanya jaga untuk menjadi murabbi, maka akan lahirlah generasi-generasi yang baik. Generasi yang baik ini hasil daripada guru yang baik. Dalam kata-kata syair yang mudahnya, katanya syair, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalaulah tidak kerana murabbi, tidak kerana guru yang baik, maka tidak kenallah aku kepada Tuhanku. Kita kenal Allah kerana guru kita yang baik. Sebelum daripada kita menjadi guru yang baik, maka kita diajar supaya jaga adab-adab dan jaga beberapa akhlak dalam kita mendidik masyarakat ini. Para hadirin sekalian, dalam perbincangan sebelum daripada ini kita sebut tentang beberapa penyakit yang kita kena tahu. Apabila kita jadi guru, kita kena tahu ada 4 penyakit besar yang biasa melanda di kalangan masyarakat kita. Penyakit besar ini yang disebut sejak zaman dahulu lagi timbul 4 mara bahaya yang kita namakan dengan irja', istilah yang kita sebut pada pengajian yang sudahnya, kharijiyah, kemudian masalah yang disebut dengan i'tizal. Ini penyakit-penyakit yang ataupun yang namakan dengan penyakit yang terjadi di kalangan umat sebelum daripada ini. Hari ini yang kita sambung lagi pengajian kita ni tentang mengenai penyakit-penyakit yang berlaku ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang terakhir yang kita belajarnya pada minggu yang sudah, awwalu ilmin yurfa'u minal ard al-khusyu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di antara ilmu yang terawal yang akan tercabut daripada jasad seseorang ini yang namakan dengan rasa khusyuk. Rasa khusyuk ni akan tercabut daripada jasad seseorang. Maknanya guru-guru dia kena perhati betul-betul. Kadang-kadang ada di kalangan murid-murid yang yang mengajar pada diri, yang dia mengajar ni hilang rasa khusyuk. Rasa khusyuk, rasa takut pada Allah. Ataupun yang mengajar itu tidak khusyuk pun jadi masalah juga. Yang mengajar tu tidak menjadi khusyuk pun jadi masalah. Kerana apa dia? Kerana apabila kamu tidak khusyuk, artinya kamu hilang ikhlas, hilang keikhlasan. Orang yang tidak khusyuk
maknanya dia tidak ada keikhlasan. Orang yang ikhlas, tentulah dia akan menjadi khusyuk pada diri dia. Kita buat amal ibadah, kalau kita dalam keadaan ikhlas, kita akan jadi pada diri kita ni lebih khusyuk dalam amal ibadah kita. Kita buat apa saja pada diri kita, kalau kerana Allah, kita buat itu betul-betul kerana Allah, ikhlas pada diri kita, maka kekhusyukan itu akan timbul dalam ibadah kita dan perbuatan yang kita lakukan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Hari ini kita sambung lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, walakinnakum ghusa'u kawsa'is sail wal yaqzafanna fi qulubikum wal yaqzafanna fi qulubikumul wahn hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis ni hadis yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang panjang ni, Rasulullah kata, akhir zaman nanti, katanya Rasulullah, umat Islam ni ramai, tapi ramai mereka ni walakinnakum ghusa'u kawsa'is sail. Rasulullah sebut ramainya umat Islam akhir zaman nanti bagaikan buih-buih yang di lautan saja. Ramai tapi tak ada nilai. Umat Islam ni akhir zaman ni ramai, kata Rasulullah SAW, ramai tapi tak ada kualiti langsung. Umat Islam yang disebut dengan kuantiti, tidak dinilai dengan kualiti. Rasulullah SAW sebut demikian. Kenapa? Dalam jiwa mereka sudah tercampak ataupun sudah terdetik dalam jiwa mereka satu penyakit yang disebut dengan al-wahn. Rasulullah SAW sebut, guru-guru yang mengajar ni, orang yang mengajar ni, dia kena tahu yang ni, di akhir zaman nanti kamu akan berhadapan dengan ujian. Ujian apa dia? Ujian orang Islam yang ramai. Orang Islam ni ramai, tapi dalam jiwa mereka ni ada satu penyakit. Penyakit apa dia? Penyakit yang disebut dengan al-wahn. Apa dia al-wahn? Rasulullah SAW sebut terus, al-wahnu ni hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta pada dunia dan benci pada kematian. Ini Rasulullah SAW sebut demikian. Orang Islam ramai, tapi sebut tentang mengenai dunia, semua cinta, semua sayang pada dunia. Berebut, yang kita sebut dengan berebut tanah, berebut jawatan, berebut kedudukan, berebut kepada dunia yang kena tinggal. Orang kita ni akhir zaman, Rasulullah SAW sebut demikian. Umat Islam ni ramai, tapi ramai mereka ni bagaikan buih-buih yang tidak mempunyai nilai. Kerana apa dia? Kerana mereka cinta pada dunia dan benci pada kematian. Sebut saja tentang mati, mereka takut terus. Mereka sebut saja tentang mati, mereka tak suka terus. Ini nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran umat Islam yang ramai tapi mereka tidak ada nilai, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berlaku lah. Bagaimana yang nak sebut dalam pengajian dalam kitab pengajian La Tahzan kemarin, mana sebut tentang mengenai, kita tahu dah, orang kita ni tahu tentang mengenai bagaimana kita ni kena mati. Dan mati tak bawa harta benda. Tak ada orang yang bawa harta benda, tak ada orang yang bawa pangkat, pingat dan sebagainya. Tapi dalam tahu mati ni pun, berapa ramai lagi orang celik mata berkejaran untuk cari harta benda. Celik mata saja mereka terkejut. Bangun-bangun terkejut, tengok 7.30 terkejut. Terkejut kenapa? Kerana lewat pergi kerja. Tak ada terkejut kenapa? Lewat semayang subuh tak semayang lagi. Tak ada. Orang boleh terkejut, orang boleh bangun awal. Bangun awal untuk apa dia? Bangun awal untuk pergi jogging. Pukul 5.30 jogging dah. Kena kejar pada anjing. Mati dia kena kejar ke anjingnya. Nak sebut gambaran bagaimana orang kita berkejaran untuk nak jogging. Jaga. Kenapa nak joggingnya? Jaga jantung. Takut jantung ni rosak. Takut jantung ni rosak, punah, kolesterol tinggi dan sebagainya pada mereka. Tapi tak ada orang nak bangun 5.30. Nak tujuan apa dia bangun 5.30? Nak bangun tahajud, nak bangun untuk sujud pada Allah. Maknanya apa dia? Manusia tahu dia kena mati. Dalam keadaan dia tahu dia kena mati, tiba-tiba disibuk dengan urusan yang namakan dengan kejaran dunia. Mereka tak sibuk dengan kejaran akhirat. Orang boleh jaga muka. Anda buat contoh yang mudah. Orang kita kalut jaga muka. Jaga muka ni, jangan bagi hitam muka. Jangan kena sunburn ke dia panggil apa dia ni. Nak sebut ni, kena jangan kena matahari ni. Bimbang, takut kulit hitam, takut dan sebagainya. Buat macam-macam cara. Tapi orang tak jaga amalan. Amalan yang sepatutnya dijaga, tapi amalan tak dijaga, tapi jaga muka. Muka sibuk nak jaganya, tapi amalan tak dijaga. Akhirnya berapa ramai yang mati dalam keadaan Quran tak boleh baca. Berapa ramai mati dalam keadaan semayang tak terjaga. Berapa ramai orang kita yang mati dalam keadaan aurat tak tertutup. Berapa ramai di kalangan kita yang mati dalam keadaan zakat yang tak tertunai. Berapa ramai di kalangan kita yang mati
dalam keadaan harta benda yang banyak, tiba-tiba dia masih lagi belum mengenal alim ulama dalam hidup mereka. Maknanya apa dia? Maknanya pada diri dia ni, dia hidup dengan hubbud dunia, yang Rasulullah SAW sebut. Hidup dia cinta pada dunia, tapi sebut tentang mati, wa karahiyatul maut, bencinya tentang kematian. Sedangkan orang mukmin, orang yang buat persiapan untuk saat yang dia menghadap depan Allah. Rasulullah SAW sebut, al-kayyis man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu, orang yang mempersiapkan diri dia untuk saat lepas pada mati dia nanti. Malam pertama dia macam mana dalam kubur, malam kedua dia bagaimana dalam kubur, malam yang ketiga apa dia yang perlu dilakukan dalam kubur. Yang ni dia kena ada persiapan yang demikian. Tapi tak ada jadual kematian, tak pernah ada. Jadual kehidupan sentiasa ada. Yang menyebabkan di waktu ininya, orang yang macam ni orang yang ditimpa dengan penyakit, dan orang yang timpa dengan penyakit al-wahd, katanya Rasulullah SAW, yang kamu guru-gurunya, orang yang mengajar ni, dia kena tahu bagaimana dia nak mengatasi keadaan yang sedemikian rupa. Kini marilah kita perhatikan bagaimana keadaan masa kita kini. Masa kita sekarang ni macam mana? Cuba perhati keadaan kita ni. Yang tampak jelas ialah bahawa kekusyukan ataupun ketenangan jiwa makin hari semakin sedikit. Cuba kita perhati dalam masyarakat kita hari ni. Dalam hidup kita hari ni, semakin hilang khusyuk tu, semakin hilang di kalangan kita. Orang yang tenang jiwa semakin hilang. Cuba perhatilah pada diri kita, tenang dalam hidup dia. Kenapa dia? Kerana dihilangnya yang disebut dengan agama. Hidup ni hilang, ketenangan hilang. Berarti kahwin ramai, cerai ramai, lebih ramai daripada kahwin. Nak sebutnya kahwin, tapi di waktu mana kahwin, lepas pada tu bercerai. Ni kehidupan apa dia? Hilang ketenangan. Kita boleh tengok bagaimana budak-budak, anak-anak yang dicampakkan. Bagaimana kita boleh perhati dalam rakaman YouTube sehari dua ni kan, yang tersebar ni, bagaimana orang yang sepak terajang bayi, menangis bayi tu. Nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran semua ni tak lain dan tak bukan kerana apa dia? Hilang ketenangan, hilang kekusyukan di kalangan masyarakat kita yang namakan dengan ketenangan dalam hidup. Penyakit-penyakit macam ni berkelahi sesama kita. Kemudian ni penyakit ni sedang melanda. Yang melanda kerana apa dia? Kerana kejaran dunia yang tak sudah-sudah. Orang mengejar dunia ni yang menyebabkan akhirnya timbul penyakit yang lain. Timbul apa dia? Penyakit dendam, penyakit dengki, khianat, tak puas hati dan sebagainya. Kerana apa dia? Mengejar dengan nilaian dunia dalam kehidupan. Nabi biasa buat contoh kan, kita buat contoh yang mudah dia. Kalau kita buat majlis ilmu, dengan kita buat majlis ilmu kat sini, ataupun sebelah sana kita buat dengan konsert misal contohnya. Kita panggil penyanyi Siti dot misal contohnya. Kita panggil orang yang menyanyi. Mana ramai? Ramai yang penyanyi lagi, ramai yang datang konsert lagi berbanding daripada majlis ilmu. Kenapa dia? Kerana manusia berkejaran untuk yang namakan dengan dunia. Nak kejar tentang akhirat, tak ada. Kita buat contoh yang mudah dia. Rasulullah SAW sebut, semayang berjemaah lebih baik daripada semayang seorang diri ni sebanyak 27 kali ganda. Rasulullah sebut, kamu as-salatul jamaah khairun minas salatil fazzi bi 27 darajah. Rasulullah SAW sebut, semayang berjemaah lebih baik daripada semayang seorang diri sebanyak 27 kali ganda. Orang kita sebut 27 kali ganda, nampak? Tak nampak. 27 kali ganda apa benda lah disebut. Cuba kita tukar sekali, semayang berjemaah lebih baik daripada semayang seorang diri sebanyak 27 euro misal contohnya. Setiap kali mana lepas pada semayang tu imam bagi 27 euro seorang misal contoh. Rasa je penuh masjid ni tak kena raya. Masjid negeri ni tak muat. Kenapa tak muat? Semua datang ni, semua datang bawa anak-anak cucu bawa. Kenapa bawanya? Kerana nak tahu 27 euro ni, 27 euro seorang yang dapat. Siapa yang tak nak? Bangun pagi celik mata, tengok-tengok 6,5, Allah tepuk dahi terus dia. Rugi 27 euro pagi ni disebut demikian. Kenapa jadi demikian? Jawabnya kerana nilai dunia itu lebih besar berbanding daripada nilai akhirat dalam kehidupan manusia. Yang kita tahu mati itu pasti. Tak ada orang yang tak mengakui kena mati. Raja kah dia, yang berhormat kah dia, sultan kah dia, agung kah dia, ustaz kah dia, siapa pun dia wajib mati. Dan mati ni dia tak bawa pangkat, dia tak bawa pingat. Kita mati, kita tak bawa jawatan, tak. Bawa kedudukan, tak. Bawa harta benda, tak.
bawa handphone, tak. Habis yang berkejaran dalam hidup kita dengan benda yang kita kena tinggal buat apa? Dalam hidup kita dah tahu dah kita ni kena tinggal, tapi orang kita kalut lagi, kalut kejar yang dia kena tinggal, dia tak mengejar yang dia kena bawa. Yang kena bawa tu sepatutnya kena kejar, tapi nilaian sekarang apabila hati sudah semakin hilang khusyuk, hilang ketenangan, yang menyebabkan manusia hilang pedoman dalam kehidupan mereka. Kita jadikan bagai orang yang tak beriman pada Allah. Orang yang tak beriman pada Allah tak apalah. Rasulullah SAW sebut, orang kafir ni, dunia ni syurga dalam hidup mereka. Tapi bagi orang mukmin, ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatul lil kafir. Rasulullah SAW sebut, dunia ni penjara bagi orang mukmin. Orang mukmin menjadi penjaga. Nak buat yang tu ada dosa, nak buat macam ni ada, buat begini ada pahala. Benda yang dibataskan. Tapi orang kafir ada dosa pahala? Tak ada. Orang kafir mana ada dosa pahala dalam hidup mereka? Apabila tak ada dosa pahala dalam hidup mereka, mereka boleh buat apa saja. Mereka nak makan biawak, mereka nak makan daging lembu, mereka nak makan apa dia, mereka boleh buat. Tapi kita orang mukmin tak. Nak makan yang ni dia kena tanya dulu, yang ni pahala ke dapat dosa? Makan benda demikian. Orang mukmin ni dia ada batasan dia. Batasan ini sudah dicabut kerana apa dia? Melihat bagaimana kejaran orang kafir. Orang kafir yang mengejar tentang dunia, kita pun sibuk dengan mengejar yang namakan dengan dunia. Akhirnya kita tengok anak-anak kita, berapa ramai yang masuk universiti yang tak boleh baca Quran. Anak-anak kita yang masuk universiti bercakap orang putih lancar, tapi Quran tak lancar langsung. Suruh baca Fatihah tergagak-gagak terus. Berapa ramai orang yang nak akad nikah, kita suruh mengucap, sebut asyhadu an la ilaha illallah, nak akad nikah ni tak reti. Ada orang yang tak reti. Bila kita sebut, Pak Imam yang tekan, kamu mengucap pun tak boleh. Astaghfirullahalazim disebut. Sebut astagfirullah. Kenapa? Kerana dia tidak memahami yang namakan dengan yang disebut tentang agama ini, kerana kehilangan dalam hidup mereka yang namakan dengan nilaian dunia yang lebih besar berbanding dengan akhirat. Di samping itu, kegemaran dan ketamakan terhadap benda-benda duniawiyah makin banyak dan hampir tidak terkendali. Dalam hidup kita ni, dalam dunia sekarang ni, guru-guru dia kena tahu, anak-anak dia kena ajar apa dia? Kena ajar pada anak-anak ni, kamu kena pastikan masuk dalam syurga Allah. Ajar pada anak-anak kita ni, guru-guru, seorang ibu dan sebagainya, dia ajar pada anak dia. Dia sebut pada anak dia apa dia? Kalau kamu besar nanti, kamu jadi engineer. Engineer yang apa dia? Engineer yang mati syahid. Itu sebut demikian. Kalau kamu nak jadi doktor, boleh jadi doktor. Doktor yang mesti ada cita-cita untuk mati syahid. Ajar pada anak kita, kalau kamu besar nanti, kamu jadilah apa sampun, tapi kamu kena letak hujung kamu ialah mati syahid. Mati syahid tu kena ada. Biar waktu mana cikgu-cikgu tanya anak-anak kita, cita-cita kamu apa dia? Mati syahid cikgu. Terkencing cikgu mendengar. Dengar yang tu pun terkejut dah cikgu ni. Kenapa? Anak kita ditanam dengan hidup untuk akhirat. Kita pesan pada dia, setiap kali mana nak turun daripada rumah, kita sebut, kita bukan hidup untuk dunia, tapi kita kena hidup untuk akhirat. Bila kita kena hidup di akhirat, kena sebut pada dia, kalau kamu tinggal semayang, kamu tak lepas di akhirat Allah nanti. Kalau kamu buka aurat, kamu tak lepas di akhirat nanti. Pesan pada anak-anak kita. Walaupun mama tak nampak, walaupun CCTV tak ada, walaupun abah tak nampak, tapi kamu kena ingat, dunia ini bukan tempat matlamat hidup kita, tapi matlamat hidup kita yang dinamakan dengan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kamu tak dapat dunia, kamu jangan risau, tapi kamu kena dapat akhirat. Kalau tak dapat dunia, jangan risau, kerana kita dah hidup di dunia. Tapi kalau kita tak dapat akhirat tu yang kita kena risau. Nak dapat akhirat macam mana? 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasy Allah, yang tidak ada naungan di pada mahsyar nanti. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan ini kita kena masuk. Pastikan kita masuk di saat mana orang lain tak boleh masuk. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Di antaranya apa dia? Pemuda yang hidup dalam keadaan ingat pada Allah. Hidup dia ingat pada perintah Allah. Kemudian seorang lelaki yang hidup mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hidup dalam keadaan hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang melaksanakan perintah Allah. Yang ini di antara orang yang ingat pada Allah, yang berada di bawah naungan arasy Allah. Sampai lagi orang yang dia duduk seorang-seorang,
kemudian dia takut dengan dosa dia, fafadat ainah, lalu mengalir air mata dia, yang menyebabkan dia kerana dia takutnya dengan dosa dia. Ni 7 golongan ni kita sebut pada anak kita. Pastikan kita di kalangan 7 golongan yang akan berada di padang mahsyar Allah, yang boleh menyelamatkan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Benda-benda yang demikian ni nak suruh apa dia? Kembalikan balik kekhusyukan, kembalikan balik dalam jiwa kita ketenangan. Hidup tenang kita dengan agama, bukan tenang kita dengan selain daripada agama, tak. Siapa yang cari ketenangan dengan maksiat, dia tak akan berjumpa. Ada setengah-setengah orang kan, dia buat, dia nak suruh lapang dada dia. Nak buat macam mana? Dia main piano. Main piano konon-konon. Tenang kan nak hidup dia? Tak tenang. Allah tak buat daripada maksiat menenangkan hidup, tak. Dia nak suruh tenangkan hidup, dia buat macam mana? Dia minum arak. Dia minum arak nak suruh tenang hidup. Tenang ke hidup? Tak. Allah tak jadikan daripada maksiat untuk ketenangan, tak ada. Allah tak jadikan dalam yang namakan dengan maksiat ini untuk kelapangan dalam hidup. Tapi hidup ini akan lapang tatkala mana kamu menjadi hamba pada Allah. Jadi hamba pada Allah, kamu akan lapang dada kamu. Tanyalah orang yang balik semula pada Allah, kembali pada Allah, kembali pada fitrah, dia akan dapat ketenangan dan kelapangan dalam hidup dia. Para hadirin sekalian, tension je, misal contohnya ambil Quran, baca Quran, lapang dada terus. Kita dalam keadaan kita tertekan dalam hidup kita, sebut je nama Allah. Sebut je nama Allah. Kita sebut Allah, 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 kita sebut. Lapang terus dada dia. Ada semalam kita baca dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila ada seorang budak, seorang tua, orang tua yang bertongkat dah. Bertongkat jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang jumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, masa muda-muda aku dahulu ya Rasulullah, dia kata aku ni buat dosa. Dosa aku ni banyak. Kemudian dosa aku ni begini. Disebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah akan mengampun dosa aku ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apakah kamu tidak menyebut tidakkah kamu menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dalam hidup kamu? Lalu orang tua yang bertongkat ni kata, ya, aku sentiasa sebut asyhadu an la ilaha illallah. Tiap kali mana kamu sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dosa-dosa kamu yang lepas sudah diampun di sisi Allah. Orang tua ni sambil berjalan, dia pusing daripada Rasulullah, dia mengalir mata dia, disebut apa dia? Allah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenangnya dada dia setelah mana Rasulullah SAW sebut demikian. Nak sebutnya gambaran apa dia? Dosa dahulu mengganggu dalam hidup dia. Apabila Rasulullah SAW sebut saja, kamu sentiasa sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dalam hidup kamu, kamu akan tenang dalam hidup kamu. Kamu akan lapang dalam hidup kamu. Satu, dalam hidup kita, waktu mana kita sembahyang, kita kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin sekalian perhatikan, kalau kita sembahyang, waktu ni kita tak ingat sebut asyhadu an la ilaha illallah tu, tak perasan pun kerana kita sentiasa sebut. Kenapa? Dalam sembahyang biasanya saat ini akan diganggu. Dalam sembahyang kita akan terganggu. Siapa yang ganggu? Syaitan. Dia nak suruh kita jangan khusyuk. Waktu mana kita sebut asyhadu an la ilaha illallah tu, jangan ada perasaan kita dengan Allah, yang menyebabkan kita tak sedar. Sedar-sedar fil alamin innaka Hamidum Majid. Dia akan jadi sedar demikian. Kenapa jadi demikian? Jawabnya, syaitan tak nak orang mentajdidkan syahadah dalam hidup. Satu, kita jarang kita nak sebut asyhadu an la ilaha illallah. Syaitan berat sangat pada diri kita. Rasulullah SAW sebut, Rasulullah kata apa dia? Sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hidup kamu, dosa-dosa kamu yang sebelum daripada ini diampun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tua ni berjalan, sambil berjalan dia mengalir mata, dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lapangnya dada dia dengan keadaan demikian. Sedangkan pada kematian, hampir setiap orang yang sangat takut dan juga benci. Setiap yang sebut tentang kematian, orang takut dan benci. Setengah-setengah di kalangan kita, kalau ada orang mati, dia pesan anak-anak dia, tak payah pergi ya, tak payah pergi. Orang mati tak payah pergi, dia sebut. Biar mama aja pergi, biar abah aja pergi, dia sebut demikian. Padahal kalau orang meninggal dunia, bawalah anak-anak. Tunjuk anak-anak.
Dia kata kenapa? Takut terganggu Ustaz. Malam ni dia terganggu, dia sebut. Malam ni orang tu jadi hantu, dia sebut. Dia bimbang jadi demikian. Dia bimbang. Padahal Rasulullah kata apa dia? Di antara hak seorang Muslim dengan orang Muslim, salah satunya bila dia meninggal dunia, kamu kena ziarah dia. Cuma kalau kita terasa terganggu, balik mandi terus. Rasulullah pesan demikian. Kalau kita ziarah orang meninggal dunia, pesan anak-anak kita balik mandi. Sunat kita mandi. Kenapa kita mandi? Bimbang, takut-takut ada gangguan. Betul lah ada terganggu. Tapi kalaulah dia tak pergi langsung, lagi terganggu dengan dunia. Mana kita nak? Yang kita tinggal anak kita, dia ingat pada dunia. Mana kalau kita bawa dia ingat pada akhirat, tapi diganggu oleh syaitan di waktu itu. Diganggu sekejap oleh syaitan di waktu itu. Rasulullah kata apa dia? Mandikan saja. Tapi kita tak. Bila orang meninggal dunia, kita pergi orang yang kuat-kuat je kita sebut. Orang yang tak kuat, jangan pergi. Kenapa? Padahal Rasulullah pesan, kalau orang di kalangan kamu, waktu mana meninggal dunia saja, kamu bawa keluarga kamu ziarah dia. Hak yang dia wajib untuk terima daripada kamu, orang yang mukmin ini sendiri. Satu, kita kena hidup dengan orang soleh. Nak suruh waktu mana kita meninggal dunia, kalaupun orang soleh tak sempat datang, dia boleh berdoa untuk diri kita. Macam Anda biasa pesan pada para hadirin sekalian. Anda sentiasa sebut, tiap kali mana kita lepas pada kita berdoa, lepas pada kita belajar ni, Anda pesan terus, kita doa untuk kawan-kawan kita yang datang sebelum daripada ni. Kemudian dia sudah menghadap depan Allah sekarang. Tiap hari Khamis, mudah-mudahan dia dapat pahala. Sebagaimana dia istiqamahnya pada hari Khamis, dia belajar ini sendiri. Kita mengharapkan supaya Allah datangkan pahala pada dia. Kenapa? Dia di antara salah seorang yang sentiasa ingat pada akhirat Allah di waktu mana dia hidup di atas dunia dahulu. Kemudian sifat-sifat buruk tersebut terus telah bermaharajalela di mana-mana tempat, maka sudah tentulah orang alim tidak dapat berhasil mengubati penyakit-penyakit tersebut sampai sembuh dan juga hilang. Maka andainya dalam melaksanakan pembaharuan diandaikan dalam melaksanakan pembaharuan itu dapat dikatakan sedikit sekali. Maknanya kita kena letakkan, nak baiki masyarakat ni bukan sehari dua tak, tapi kena ambil masa, panjang masa. Sebab oleh kerana penyakit dunia ni terlampau besar. Nak baiki ni bukannya mudah, menjadi kepayahan pada kita. Para hadirin sekalian, bayangkan dulu kan kita makan mana baca doa. Kita makan dulu 1 2 3 ngap terus dulu. Tapi nak ubah makan nak baca doa ni, nak makan nak baca doa ni sampai bila? Kerana kita terpaksa didik anak-anak dahulu. Anak-anak tu yang sekolah tadika tu, pergi sekolah tadika Islam, dia tu dulu yang baca doa. Anak-anak hafal doa, balik ke rumah nak makan, angkat tangan, baca doa bukan bahasa Arab je, bahasa Inggeris lagi baca doa ni. Nak sebutnya anak ni baca doa nak makan, yang menyebabkan akhirnya kita ni menumpang sama yang dia buat, yang dia lakukan. Dulu kita payah. Dulu orang kita nak tidur basuh kaki je. Setiap kali mana nak tidur basuh kaki je, diajar, diletakkan dalam pemikiran kita, nak tidur basuh kaki. Tapi tak, sekarang diajar nak tidur baca doa. Beza yang menyebabkan perbezaan ini berubah, yang akhirnya kita pun menjadi kelaziman dalam hidup kita, baca doa. Makan masa tak? Ya, makan masa. Bukan sehari dua tak. Anda biasa sebut, ni kelas yang kita belajar ni. Dulu mula-mula dengan 20 orang, 30 orang je dulu dalam kelas. Nak sampai peringkat ini ni bukan sehari dua, 12 tahun. 12 tahun mengajar tiap-tiap hari Khamis mengajar. Nak sampai tahap ni, ramai mana yang datang? Bertambahlah 2 orang, 3 orang sebulan. 2 orang, 3 orang sebulan. Tu pun yang Allah nak buka hati. Yang tambah, yang berkurang juga. Yang ada nak sebutnya gambaran apa dia? Dia makan masa. Ya, dia makan masa. Ini kerja dakwah yang perlu dilakukan oleh orang yang alim, yang dia kena sebut di kalangan masyarakat, supaya masyarakat ni boleh berubah menjadikan nilaian akhirat itu menjadi besar. Sekarang kan kita, anda biasa sebut, orang kita asyik kalau beli pakaian untuk dunia, pakaian untuk akhirat tak ada. Kita beli pakaian untuk dunia. Dan kadang-kadang anda sebut beberapa peristiwa yang berlaku pada Imam Ghazali. Tiap kali mana lepas sembahyang subuh, balik je pegang kain kapan terus, cium terus kain kapan.
Cium tu kain kapan. Sibuk tanya, ya Allah, bilalah aku nak pakai kain ni ya Allah. Orang lain semua dah siap pakai kain ni ya Allah. Aku bila lagi ya Allah nak memakai kain ini ya Allah. Tiap-tiap hari Imam Ghazali kadang-kadang baring atas kain kapan dia. Tidur atas kain kapan. Balut tubuh badan dia. Test dulu kain kapan dia tersebut. Cuba kita try buat nak tengok. Balik ke rumah kita ajak keluarga kita, jom pergi shopping apa? Shopping kain kapan kita sebut demikian. Ajak keluarga kita, biar terkejut suami kita, terkejut isteri kita. Beli kain kapan? Ya, kain kapan perlu dibeli awal. Tersebut demikian. Kenapa? Orang yang masuk dalam kubur ni, dia berbangga dengan kain kapan dia. Kain kapan yang dia pakai itu dia berbangga. Dia sebut pada orang dalam kubur. Orang dalam kubur, waktu mana kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah cerita, masuk je dalam kubur, petang hari tu, setelah mana selesai sesi soal jawab, sesi soal jawab pagi, katakanlah kita dikebumikan mayat kita pagi hari, tanya soalan kita lepas. Petang tu selesai dah. Mudah-mudahan demikian. Dan jangan lama sangat sesi soal jawab kita dalam kubur nanti. Petang tu Allah dah bagi dah peluang pada orang yang ahli syurga ni, di kalangan ahli syurga tu datang untuk lihat pada orang yang baru meninggal dunia ni. Orang yang ahli syurga dia kata, biarkan dia dulu, dia penat dan letih. Biarkan dia dahulu, dia penat dan letih. Katanya ahli syurga yang lain di kalangan illiyin, katanya orang yang baru menghadap depan Allah, tak, dia kata, datang tengok ni kain kapan aku ni. Aku pakai kain yang aku dibalut, dan dibalut tadi oleh anak perempuan aku yang sulung, yang membalut tubuh badan aku tadi. Yang memandikan mayat aku, kamu tahu siapa? Anak aku lelaki yang tengah tadi, dia memandikan mayat aku. Dia sebut pada keluarga dia, dia sebut pada orang ahli keluarga dia, tengok kain kapan aku ni, tengok kain kapan aku ni, bagaimana indahnya. Dia duduk, Rasulullah SAW cerita dalam hadis, apabila dia duduk saja, melurut kain kapan ni turun sampai ke bawah, melurut. Dan bau kapur bagus tu masih lagi kuat lagi pada tubuh badan dia. Para hadirin sekalian, kita bayangkan dalam hidup kita, waktu mana di saat itu yang kita sampai, di saat yang sampai pada diri kita ni, kemudian dia cerita, orang-orang yang sekitar tersebut ditanya terus, ahli syurga ni di kalangan illiyin ditanya khabar terus, macam mana anak saya, macam mana isteri saya, macam mana keluarga saya, masing-masing tanya khabar. Dia pun jawab, keluarga kamu sebelum saya meninggal dunia tadi, dia ada ziarah saya, kemudian dia ni di kalangan ahli syurga. Baca dalam kitab ziarah di sebalik ziarah ke alam barzah yang dikarang oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, yang nak buat kuliah tiap-tiap pagi Jumaat di Masjid Al-Falah ini sendiri. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita dalam kubur nanti, kita tahu keadaan ini. Nak tahu keadaan ini, nak tak nak pada kitanya, kita buat persiapan dahulu di atas dunia. Mana-mana di kalangan kita buat dulu siapan, beli kain kapan, siapkan gamak-gamak kita nak siap, kemudian lunjurkan dia, baringkan di atas kain kapan tu. Bila kita baring di atas kain kapan, tunjuk ada anak kita yang sulung, mai tengok ni bahagian kaki kita sebut, ni bahagian tengah, nak ikat macam mana ni, tunjuk pada dia. Macam mana buat kursus untuk keluarga kita, kursus tentang kematian kita, bagaimana saatnya. Di waktu dalam rumah kita berdiri, tengok ruang mana yang dalam rumah kita ni yang kita akan dibaringkan mayat kita. Jangan ada ruang untuk televisyen, ada ruang untuk makan, ruang untuk mayat kat mana? Ruang untuk mayat. Ruang untuk mayat. Mana-mana keluarga kita yang nampak degil-degil, nakal-nakal sikit, tempah terus batu nisan. Tempah terus batu nisan, sandar tepi dinding. Tulis nama, tarikh je kosong. Biar waktu mana tengok, bunyinya lawak, tapi bunyinya jok. Tapi di waktu ini bila kita tempah batu nisan, sandar tepi dinding, biar suami kita yang nakal-nakal degil-degil tu, misal contohnya, bukan suami tempat ni, orang ni Thailand pula misal contoh, suami Thailand ni misal contoh, yang nakal-nakal kita tempah batu nisan, dia tanya, kenapa ni? Saja je tempah. Untuk siapa? Untuk abang misal contoh, untuk awak lah misal contoh. Dia tengok menung je, mati juga aku pun. Biar dia nampak dah, ni persiapan untuk anak-anak kita yang nakal-nakal degil-degil. Cuba tengok ni, kita ni kena mati ni. Kita kena mati, dan perjalanan ini bukan untuk dunia, tapi perjalanan hidup untuk ke akhirat. Orang yang cerdik, dia fikir macam mana di akhirat nanti, macam mana persiapan dia untuk akhirat nanti. Sebut pada anak-anak kita, orang lain tak doa untuk abah umi tak apa, tapi kamu di waktu mana sunyinya kubur abah,
sunyinya kubur Umi, kamu anak-anak aku, kamu kena doakan untuk Abah, doakan untuk Umi, doakan untuk Abi, doakan untuk Umi. Kita sebut pada anak-anak kita, biar dia tahu bahawa hidup ini kena mati, dan bekalan untuk menghadap depan Allah yang tak ada lain benda yang kita kena bawa, yang namakan dengan perjalanan untuk kepada mahsyar Allah, yang disebut dengan amalan untuk dihadapkan di hadapan Allah. Maka sudah tentulah orang alim tidak dapat berhasil mengubati penyakit-penyakit tersebut sampai sembuh dan hilang, maka andainya dapat melaksanakan pembaharuan itu dapat dikatakan sedikit sekali. Maka yang terpenting sekali bagi orang alim itu memiliki kekuasaan yang cukup mantap untuk menyembuhkan penyakit tadi. Orang yang alim ini, siapa yang menjadi guru, dia kena ada ilmu. Kena ilmu. Ilmu yang kita kena dapat daripada seorang guru yang macam mana sebut sebelum daripada ni. Paling-paling tidak 12 ilmu yang mesti ada pada dia. Orang yang alim, dia kena menguasai ilmu ni. Ilmu balaghah, ilmu bahasa, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, kemudian ilmu apa dia? Mantik. Ilmu yang dia kena kuasai. Sebab tu kalau kita belajar, jangan kita tengok mana ustaz sedap, jangan. Mana ustaz yang sedap mengajar, kita pergi dengar, jangan. Kita kena tanya mana ilmu yang kita tak ada. Mana ilmu yang kita tak ada. Ilmu yang tak ada itulah yang kita kena tumpang, yang kita kena belajar. Ilmu yang belum cukup, apa dia? Al-Quran belum lagi habis, hadis belum lagi belajar, kemudian apa dia? Sirah belum lagi kita fahami dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni kita susun betul-betul, susun betul-betul supaya apa dia? Supaya kita dapat menguasai ilmu. Apabila kita dapat menguasai ilmu itu, barulah kita akan buat persiapan untuk menghadap di hadapan Allah dengan keadaan tenang dan juga aman. Macam orang yang nak operation kan, orang yang nak terlibat dengan operation jantung, bypass. Orang yang ada ilmu, dia tak berdebar. Dia tak berdebar, dia baca dulu, dia tengok apa yang proses yang akan dilakukan. Dia tengok dulu, dia tengok proses ini, dan dia sebut kaedah-kaedah yang akan dilakukan dan sebagainya. Maka dia pun tenang. Dia masuk bilik pembedahan tu, tak berdebar langsung. Kenapa? Dia ada ilmu. Cuba kita tidak ada ilmu, bila sebut saja dia kena bypass, orang yang tak ada ilmu berdebar terus, berdebar, bimbang dia ni, matilah dia sebut. Berdebar terus. Kenapa tak ada ilmu? Sama juga orang yang ada ilmu tentang alam barzah. Orang yang ada ilmu tentang alam barzah, dia nak berdebar, tak berdebar, bahkan dia akan rasa gembira. Inilah peluang saat untuk dia nak menghadap depan Allah. Tapi orang yang tidak ada ilmu, kalau kita tidak ada ilmu, gementar. Ya, gementar. Kenapa gementar? Masuk dalam kubur ni, suara siapa yang terdengar mula-mula? Masuk je dalam kubur, kita tak tahu suara siapa yang mula-mula akan kedengaran. Tanah depan direct, depan muka kita tanah, belakang kita, kiri kanan kita semua gelap. Bau dah hanyir-hanyir, bau dah kebusukan. Ya Allah, jadikan dalam kubur, di alam barzah, di waktu mana kita berada seorang-seorang. Para hadirin sekalian, tak payah seorang-seorang dalam kubur, seorang-seorang dalam masjid pun lari kita. Kita rasa takut seorang-seorang dalam masjid. Datang masjid negeri ni seorang-seorang pukul 12 tengah malam misal contoh, duduk dalam masjid takut dah. Macam mana kita nak duduk seorang-seorang dalam kubur di seksyen 21 nanti? Yang nak sebut demikian memudahkan kita. Seksyen 21 tu anak sebut dah lah jauh daripada tempat orang, bukan kawasan dekat dengan orang, sebelah kubur Cina pula tu, kita sebut demikian. Kemudian kawasan tu jauh, kita pergi siang hari, tengah-tengah hari pun kita rasa risau. Seorang-seorang. Ini kan pula kita duduk seorang dalam kubur, duduk seorang-seorang dalam kubur. Kita boleh bayang bagaimana keadaan yang berlaku ini pada diri kita. Di waktu itulah barulah kita tahu, bila kita ada ilmu, kita tak risau. Kenapa? Kita akan jawab. Tapi kalau kita tidak ada ilmu, kerisauan itu memanjang dan memanjang. Dan apabila kita mati, dekat nak mati itu lagi takut untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang terpenting sekali bagi orang alim itu memiliki kekuasaan ilmu yang cukup mantap untuk menyembuhkan penyakit tadi, sehingga akan merasakan lazatnya semua orang yang berguru atau mencari ilmu, kesucian rohani dengannya tersebut. Maknanya sehingga kan setiap kali mana kita belajar, kita rasa lazat dan nikmat waktu mana kita belajar ini. Seorang alim yang sengaja hendak mengabdikan dirinya dalam Islam dengan jalan menjadi juru dakwah ataupun yang disebut dengan penganjur, yang menjadi pendakwah,
seorang yang memilih untuk diri dia menjadi pendakwah agama, hendaklah dia menentukan dengan tertib berbagai tempat dan waktu ini sendiri. Dia kena susun elok-elok. Susun, bila kita menjadi guru, susun masa kita. Masa bila, masa ni untuk kita buat yang macam ni. Masa macam, misal contohnya, pada hari ini dipergunakan untuk memberi nasihat serta fatwa. Dia ada hari, misal contoh kita pilih hari apa dia untuk kita mengajar. Dia kena ada masa dia. Kita kena tahu bila masa yang sesuai untuk nak mengajar. Anda buat contoh, kalau ibu-ibu ditanya, saya ni nak mengajar anak-anak saya bila ustaz? Yang masa yang paling sesuai pertama bila? Atas kenderaan. Atas kenderaan masa yang paling sesuai. Nak nasihat anak-anak. Kenapa dia? Rasulullah pernah menasihat seorang budak yang disebut dengan Abdullah bin Abbas di atas kuda, di atas unta. Abdullah bin Abbas kan, dia duduk di belakang Rasulullah, dia pegang Rasulullah. Bila dia pegang Rasulullah, Rasulullah pegang. Rasulullah pegang yang namakan dengan budak ni Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas ni, Rasulullah kata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Budak, aku nak ajar pada kamu beberapa kalimah. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Hadis ni hadis panjang. Cerita tentang mengenai bagaimana Rasulullah mengajar. Kenapa mengajar di atas kenderaan? Kerana di atas kenderaan masa yang paling sesuai, dia tak boleh lari, dia panggil. Dia tak boleh lari. Duduk atas kereta je, tutup cermin, pasang aircon, tutup radio tu jangan pasang. Nasihat lah anak-anak kita. Nasihat. Kita sebut waktu tu dia nak lari pun tak boleh. Telinga dia terbuka kebetulan. Jadi tak boleh nak lari dah dia. Masa ni masa yang sesuai. Bila lagi masa sesuai? Masa lepas pada solat. Lepas pada solat, masa yang sesuai. Maknanya kita kena tahu bila kita nak mengajar. Lepas solat, nasihatlah sekejap. Bila lagi? Dekat nak tidur. Masa dekat nak tidur, masa yang sesuai nak mengajar. Dalam anak-anak kita kan, orang putih dekat nak tidur dia baca cerita-cerita. Kita tak, dekat nak tidur kita nasihat dia. Biar dia tidur dalam iman. Dia tidur dalam keadaan agama yang mengajar pada dia. Masa bila yang sesuai, dia baru bangun daripada tidur. Bangun daripada tidur, ni masa yang sesuai. Maknanya memilih masa dalam kita mentarbiah dan mendidik keluarga kita. Dan jangan tersilap masa. Kalau tersilap masa, dia akan menyebabkan dia lagi rosak. Dia lagi rosak. Sama juga dengan kita. Kita kena tahu. Bila kita nak mengajar, kita kena tahu bila masa yang sesuai. Dan masa yang sesuai ini sendiri. Hari itu untuk mengajar ilmu pengetahuan, dan hari itu lagi untuk mengajar cara mencapai tazkiyatun nafsi. Pada hari-hari yang tertentu yang kita mengajar, bila kita pesan pada keluarga kita, pada masyarakat kita, ada masa yang sesuai. Bila lagi dalam masyarakat, bila masa yang sesuai? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan masa yang sesuai. Bila lagi? Hari Jumaat. Bila lagi? Hari Khamis. Dan anda memilih hari Khamis. Waktu mana anda diminta dahulu, mula-mula mengajar dahulu, diberi pilihan. Nak pilih hari Isnin ke hari Khamis? Anda kata hari Khamis. Hari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar. Bila lagi? Pagi Jumaat. Pagi Jumaat masa yang sesuai. Kenapa pagi Jumaat? Kita baca dalam hadis Rasulullah. Setiap pagi Jumaat, ahli syurga akan dibenarkan oleh Allah untuk ke pasar. Untuk ke pasar. Dalam syurga ni boleh pergi pasar. Lagi lama dia dekat pasar, lagi cantik wajah dia. Lagi lama dekat pasar, lagi cantik wajah dia. Dan orang-orang yang tak boleh pergi pasar ni, apabila mereka balik saja, mereka tanya terus orang yang boleh pergi pasar, kamu ni lagi lama kat pasar ni lagi cantik, lagi lama kat pasar lagi cantik ni, macam mana kamu boleh pergi ke pasar? Katanya ahli syurga, dalam syurga, dia kata di dunia dahulu, kami di pagi-pagi Jumaat, kami sentiasa pergi majlis ilmu. Ini di antara amalan-amalan yang dibuat pagi Jumaat, hari Khamis. Hari Khamis ni pun sama juga. Hari yang disebut dalam hadis Rasulullah, hari memulakan pengajian. Hari yang cantik untuk kita belajar. Disebut, dipanggil demikian. Ini ada masa-masa yang terbaik. Kemudian bulan Ramadan, Rasulullah nasihat sahabat-sahabat. Dan kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah, banyak nasihat-nasihat dalam bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan tentang hadis-hadis. Cuma orang Melayu kita dahulu, ada satu ketika dia marah kalau beri nasihat tazkirah di waktu mana tengah-tengah di antara tarawih dengan tarawih. Padahal masa tu masa yang terbaik untuk nak ingatkan orang. Bulan Ramadan ni kita dah masuk dalam bulan Rejab ni.
Sekarang dah masuk, dan para hadirin sekalian baca doa dalam bulan Rejab yang kita dah masuk dalam bulan Rejab sekarang ni, kita ulang baca doa. Doa apa dia? Allahumma barik li bi syahri Rejab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Doa kita yang kita diulang dan diulang nak masuk dalam bulan Ramadan. Apabila nak masuk dalam bulan Ramadan, kita tahu bulan Ramadan bulan pembersihan jiwa. Allah jadikan bulan tarbiyah zatiyah, dipanggil demikian. Bulan membersihkan jiwa supaya kita bersih. Masa bila yang saat yang baiknya? Waktu mana di antara tarawih dengan tarawih. Duduk sekejap nasihat, ingatkan orang. Satu, jangan marah. Kalau kita pergi pergi sembahyang tarawih, tiba-tiba ada tazkirah, jangan marah. Jangan nak marah pula. Apa ni nak tazkirah pula? Nak sembahyang je lah dia sebut. Tazkirah tu kan wajib, sembahyang tu kan sunat. Duduklah sekejap, cuma tazkirah jangan panjang sangat. Sejam setengah tazkirah ni. Memanglah sakit belakang orang. Tazkirah tu pada badan lah. Nama lagi tazkirah. Tazkirah maknanya pendek je, 20 minit 15 minit cukup lah. Nak sebutnya, nak ingatkan orang, nak rehatkan sekejap. Penat kita sembahyang tarawih penat sangat, berhenti sekejap, nasihatkan orang dan ingatkan di antara satu sama lain. Dan tarawih tu anda biasa sebut, nak tarawih di masjid pun boleh, di rumah pun boleh. Dua-dua boleh buat. Kalau nak tarawih di rumah boleh. Ibu-ibu yang nak tarawih kat rumah, tarawih lah. Rasulullah buat dua-dua. Malam pertama di masjid, malam kedua di masjid, malam yang tiga Rasulullah tak turun lah. Rasulullah sembahyang dekat rumah. Kemudian apabila sahabat-sahabat menunggu, Rasulullah SAW sebut, aku bimbang kalau dia menjadi wajib pada umat aku pula. Rasulullah SAW sebut demikian. Maknanya boleh nak tarawih dekat rumah pun tak apa. Di awal-awal Ramadan jangan jadi terkejut sangat, jangan. Awal Ramadan orang lain pergi sembahyang tarawih, awal kita relax dulu sembahyang kat rumah dulu. Bila yang kena jaga sangat masjid ni, 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan tu kena jaga. Tu yang kena jaga solat tarawih kita, jaga kita. Kenapa? Waktu ni dipanggil tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa pada diri kita ni. Ada kalanya pula ia mencamkan sebahagian dengan bahagian yang lain. Orang yang mengajar dia kena tahu. Dan kemudian kadang-kadang ia pula mengkhususkan untuk memberikan nasihat pada pengajian umum, untuk memberi pengajaran tazkiyah nafs dalam beberapa pengajian yang dikhususkan pula. Ni kadang-kadang kita buat dalam bentuk umum. Kadang-kadang ada kuliah-kuliah yang kecil-kecil je. Perhatikan datang dalam kuliah yang kecil-kecil pun untung juga, dia panggil demikian. Kemudian demikian pula tidak jarang mengadakan tukar fikiran secara perseorangan ataupun kelompok. Orang-orang yang mengajar jangan dia syok sendiri, jangan. Ustaz-ustaz jangan dia jadi syok sendiri, jangan. Dia jangan ingat dia seorang jadi alim, tak. Dia kena tanya pandangan ustaz-ustaz yang lain. Kena dengar pandangan dan juga pendapat orang lain. Kenapa dia? Kerana pendapat orang lain ni akan membuahkan hasil-hasil yang baik pada diri kita pula. Yang ni diajar demikian. Namun yang terpenting sekali, dalam tukar pendapat itu dibacakanlah kitab yang paling sesuai bagi siapa yang diajak bercakap. Namun yang terpenting sekali, yang terpenting lagi ialah mengkhususkan waktu dan tempat untuk mengajar ilmu-ilmu yang pelik dan juga rumit. Kadang-kadang kena ada masa-masa tertentu untuk mengajar masalah-masalah yang detail sikit. Ilmu faraid misal contohnya, ilmu yang namakan dengan ilmu apa dia, yang disebut dengan ilmu falak. Kemudian kadang-kadang kena ada masa untuk mengajar ilmu-ilmu perubatan Islam. Kemudian kena ada masa untuk mengajar ilmu-ilmu yang payah dan sukar sikit untuk nak dipahami. Kemudian dalam kelas-kelas yang lain, sedangkan yang diajar olehnya itu para murid yang tertentu saja. Hal ini perlu disesuaikan dengan isi pelajaran yang diberikan. Apakah itu berupa bacaan Al-Quran yang disertai tajwid yang benar, atau berupa hadis dengan ilmunya yang tidak sembarangan orang yang dapat memahaminya, atau tafsir beserta ilmu Al-Quran, juga fiqh dan juga ilmu usulnya ini sendiri. Dan kadang-kadang datang majlis ilmu begini, kadang-kadang cari usrah-usrah, buat kelompok kecil, buat tamrin, buat majlis-majlis ilmu yang lain dengan tujuan apa dia? Yang kecil-kecil, nak suruh didetailkan pengajian ini sendiri supaya kita boleh fahami dalam kehidupan kita. Kita berhenti setakat ni lah, nampak penat dah tu. Kita berhenti, mudah-mudahan dengan pengajian kita ni, bila kita dah belajar mula sikit ni, insya-Allah kita boleh faham pada diri kita, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, anda nak jawab beberapa soalan ni yang ditanya ni.
Adakah faham akan ilmu adalah rezeki pemberian Allah? Ya. Kalau soalan tanya ni, memahami ilmu ni satu pemberian yang Allah bagi. Kalau para hadiskan dapat yang ni, maknanya para hadiskan nak diberi kebaikan oleh Allah. Berdasar pada hadis Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang yang nak diberi kebaikan oleh Allah, maka Allah akan faqihkan dia dalam beragama. Faqih dalam beragama ni maknanya kita boleh faham tentang ilmu. Ini satu nikmat lah. Satu nikmat. Siapa yang dia belajar, kemudian dia boleh faham, cepat faham pada diri dia. Yang tu yang untunglah pada diri seorang ini sendiri. Ini rezeki yang Allah kurniakan padanya. Kemudian adakah benar fahaman wujudnya darah manis bagi orang yang bakal berkahwin? Anda nak sebut orang tua kita, dia nak sebut istilah yang namakan dengan gangguan syaitan, dia payah. Lalu dia sebut dengan nama istilah darah manis. Darah manis ni maksudnya senang syaitan goda pada kita. Istilah kita je, istilah orang Melayu. Maknanya darah manis tersebut, kalau kita dah bertunang, cuba perhati, kalau dah bertunang, mulalah syaitan ganggu. Mula syaitan ganggu. Rasa orang lain cantik lagi kot, rasa orang lain handsome lagi kot, rasa orang lain romantik lagi kot, rasa dia akan jadi rasa demikian. Syaitan mula ganggu. Satu, ramai mana orang yang bertunang dekat-dekat nak kahwin, dia jadi tak nak. Kenapa tak nak? Syaitan ganggu. Syaitan masuk. Satu waktu mana Rasulullah ajar, siapa yang bertunang, disunatkan pada dia, percepatkan pertunangan dia. Ni bertunang sampai 3 tahun misal contoh. Bertunang saja lama sangat. Jangan. Bertunang tu kejap-kejap je tunang. 6 bulan, 7 bulan bertunang. Dengan kadar, dengan tujuannya nak suruh kitanya jangan cepat kena gangguan. Apatah lagi pada diri kita ni, kalau sekiranya kitanya dah kahwin lagi diganggu. Dah kahwin, sebab kita tahu bila orang yang berkahwin, dia berkahwin saja, maka syaitan yang akan tempik merau. Rasulullah SAW sebut, siapa yang berkahwin, sempurna agama dia separuh. Falyattaqillaha sitrul baqi, bertakwalah pada Allah pada sebahagian yang lain. Satu, Islam galakkan kahwin. Islam galakkan, mula-mula Islam galakkan tunang. Bertunang tu pahala. Anda sebut dah dalam pengajian sebelum daripada ni. Jangan ajar anak-anak kita couple, jangan pesan pada anak kita kawan-kawan lah dulu, cinta-cinta dulu, jangan. Ajar pada keluarga kita apa dia? Bertunang. Kalau sekiranya kamu nampak tak serasi dalam tunang, kamu putus, tak jadi masalah. Cuma orang Melayu je masalah. Dalam Islam tak bermasalah. Bila bertunang, kamu dapat pahala. Bertunang tu dapat pahala. Ada pun couple dapat apa? Dapat dosa. Dia berdua-duaan berjumpa. Waktu couple biasanya jadi manis. Siapa yang maniskan seronok ni? Syaitan. Manakala yang bertunang, dia jadi mulalah, jadi tak kena yang tu, tak kena yang ni dan sebagainya. Akhirnya putus. Kalau putus tak jadi masalah. Tapi kalau dia mampu untuk lawan, akhirnya berjaya. Jaya kahwin. Kahwin ni pun ada ujian. Jangan ingat lepas pada kahwin, lega dah dia. Bersorak-sorai dia. Senyum sejak pagi sampai tengah malam senyum. Sukanya dia dengan kahwin. Tak. Berapa ramai orang kahwin, diuji dalam ujian perkahwinan dia. Ujian perkahwinan yang dilalui ini, dia kena sabar dan dia kena teguh. Sampai bila kena sabar? Sampai mati. Sampai matilah. Kerana yang dilalui dalam hidup. Kalau dia mampu bertahan, jangan. Sebab tu Rasulullah pesan, orang lelaki, berhati-hati mulut kamu dengan lafaz cerai. Jangan senang kamu nak lapaskan cerai, sehingga kan Allah bagi pilihan, bagi lafaz cerai untuk orang lelaki. Kenapa? Kerana kekuatan orang lelaki ni lama sikit, dipandang jauh sikit, sehingga kan Allah nak suruh jaga. Jangan senang kamu lafaz cerai, jangan lafaz cerai ni. Kenapa dia? Kerana bimbang, dia akan merosakkan yang kamu telah bina. Dan yang seronok siapa dia? Syaitan. Yang seronok di atas perkahwinan, yang kehancuran dalam rumah tangga kamu nanti. Yang ni lah yang kita kena jaga betul-betul. Darah manis ni bukan untuk nak berkahwin je. Lebih-lebih lagi lah orang dah berkahwin lama, lagi manis. Lagi manis darah dia. Satu kadang-kadang kan, orang tua lagi kerap bertengkar. Lagi tua lagi kerap bertengkar. Kenapa lagi kuat bertengkar ni? Kerana gangguan yang diganggu oleh syaitan. Dia nak sangat kalau boleh mati dalam keadaan kamu sudah bercerai dah waktu mana hidup. Dia tak nak kita ni
dalam keadaan yang kita membina rumah tangga kita, usaha untuk nak selamatkan rumah tangga pada diri kita ni sendiri. Doa lah pada diri kita, jangan sampai peringkat kitanya berpecah belah dalam kekeluargaan kita, jangan. Kemudian ada soalan, mohon Ustaz hurai dan jelaskan surah Tahrim ayat yang ke-6. Adakah ayat ini untuk lingkungan keluarga atau maksud ayat merangkumi kenegaraan? Ni cerita panjang ni ayat ni, jadi anda jawab minggu depan lah. Ayat sama juga surah Ahzab ayat 66-68 ni, nak jawab minggu depan nanti lah insyaAllah. Nanti anda balik rujuk dulu nak huraikan tafsir tersebut. Ada soalan lagi, apa hukumnya menyambut Mother's Day? Menyambut hari ibu, disebut ni Mother's Day ni. Anda nak sebut begini, kalau ikut tu kerana semata-mata nak ikut yang namakan dengan orang barat buat, haram hukum dia. Tapi kalau kita nak sambut dalam hidup kita ni, sambut ni berterusan sepanjang masa pada kita, maka disuruh dalam agama. Menyambut ibu ni, menyambut hari ibu ni bukannya pada hari tertentu saja, tidak, tetapi menyambut hari ibu pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap keadaan pada diri kita. Bila kita ada peluang, doa pada Allah, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat. Kita baca doa demikian kan, kita doa tu sambut hari ibu tu, sambut hari ibu. Tiap-tiap kali mana kita doa, ya Allah ampunkanlah dosaku, dosa kedua ibu bapa aku, ya Allah rahmatilah dia sebagaimana dia menjaga aku waktu mana aku kecil dahulu, ya Allah dia kesian pada aku waktu mana kecil dahulu, maka sekarang ya Allah tolong kamu rahmati pada dia, ya Allah. Tapi kalau kita sambut kerana nak tiru barat, maka haram hukum dia. Jangan sambut kerana itulah. Sambut, tak kisahlah nak sambut bila-bila pun. Hari ni buat sambutan, besok sambut lagi, biar mak kita pening, tiap-tiap hari sambut. Mak kita sebut demikian. Iyalah, sambut tiap-tiap hari, kerana hari yang saya dapat ni pun kerana adanya ibu yang menyebabkan saya jadi demikian. Rasulullah SAW pesan demikian, jaga ibu kamu, jaga ibu kamu, jaga ibu kamu. Seorang budak muda yang datang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pada siapa yang saya kena buat baik ya Rasulullah? Ummika. Summa man? Kemudian pada siapa ya Rasulullah? Ummika. Rasulullah sebut ibu kamu. Summa man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummika, ibu kamu. Ummuka, ibu kamu. Summa man? Summa abuka. Kemudian barulah bapa kamu, kata Rasulullah. Rasulullah sebut 3 kali ibu, kata Rasulullah. Besarnya nilai ibu dalam hidup ini sendiri. Sebab tu Rasulullah sebut, sampai Rasulullah kata al-jannatu tahta aqdam ummahat, syurga berada di bawah telapak kedua kaki ibu kamu. Maksudnya apa dia? Redha Allah berada pada redha kedua ibu bapa kamu. Redha Allah ala ridal walidain, sakhtullah ala sakhtil walidain. Redha Allah di bawah keredaan kedua ibu bapa kamu, kemurkaan Allah di bawah kemurkaan kedua ibu bapa kamu. Sehingga kan Allah pesan, wala taqul lahumma uffin, jangan kamu sebut pada ibu kamu, jangan. Wala tanharhuma, jangan kamu tengking mereka, jangan. Wa qul lahumma qawlan karima, bercakaplah dengan lemah lembut terhadap ibu kamu itu sendiri. Maknanya pada diri kitanya bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Ibu kita nak marah macam mana pun, kita tahan je, jaga pada diri kita, jangan cakap, jangan tinggi suara, jangan tengking ibu, jangan. Kerana apa dia akan menghancurkan amalan yang kita lakukan sebelum daripada ini. Tak ada nilai kita dapat anak-anak cerdik, dapat isteri dan rumah tangga, tiba-tiba tengking ibu bapa kita, tak ingat pada kedua ibu bapa kita, nilai, habis nilai dalam hidup kita, dipanggil demikian. Jaga ibu kita, doa pada dia, pastikan jangan tersinggung hati mak ayah kita dan sebagainya. Kemudian jemaah sekalian, jemaah kitanya pada minggu yang sudahnya tertinggal handphone BlackBerry. Kemudian tertinggal ni di ruang solat ni pada minggu lepas 3 bulan 5. Lepas pada tertinggal tu, dia masuk balik, cari tak ada. Siapa-siapa yang terambil, tolong pulangkanlah balik. Kalau terambil lah tak sengaja, kan kita manalah tahu. Boleh hubungi beliau, boleh berkenalan dengan beliau lah. Saya Osman, 0192310223. Dia sayang sangat BlackBerry dia ni kerana dalam tu ada gambar ibu dia. Dia sebut gambar tu pula, dia kata gambar tu je yang ada ni, gambar tu je yang ada. Jadi kalau boleh pulangkan gambar tak apa dah, BlackBerry pun tak. BlackBerry tu tak payah hantar, tak apa kata. Maksudnya gambar tu besar, tapi hantar BlackBerry telah yang besarnya.
Kemudian jemaah sekalian, besok insya-Allah Hana nak pergi ke Syria insya-Allah, dan Hana akan doalah mudah-mudahan selamat perjalanan ini. Kemudian Ana akan pergi melalui Turki insya-Allah, masuk sampai ke Antakya, kemudian terus masuk sampai ke border Syria insya-Allah. Cuma pergi ke Syria ni dengan tujuan untuk membantu umat Islam yang pelarian umat Islam yang keluar daripada bumi Syria, yang keluar sampai peringkat ke keluar nanti. Kejap tak dengar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi marda khairin Alisha binti Muhammad Razak. Allahumma shfi marda. Allahumma shfi marda Ahmad Shibi bin Muhammad Khalid. Allahumma shfi marda. Allahumma shfi marda Firdaus Fuad bin Samuri. Firas Fuad bin Samuri. Allahumma shfi marda. Allahumma shfi marda Puan Mashtah binti Awal. Allahumma shfi mardahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka alaina qadir waltuf bina ya Allah innaka antal latiful khabir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana bi syahri Rajab wa barik lana bi syahri Sya'ban wa ballighna bi syahri Ramadan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'alaika man zalamana. Allahumma 'alaika man zalamana. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inni ibadika wa imanika fi Suriya wa fi Palestin wa fi kulli makan kutilu wa syuridu wa turidu wa ukhriju min diyarihim wa dinihim. Allahumma ahlikil kafar wal munafiqin alladhina yukadzibuna awliya wa yasudduna an-nasa an sabilik. Allahumma ahsim adada. Allahumma qtulhum badada. Allahumma la tubqi minhum ahada. Allahu ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya haziman ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang nak pada kitab tu ada lagi kat luar tu, dengan madu pun ada kat luar, dengan apa ni, serunding bilih pun ada kat luar tu.